Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, selamat berpuasa dan tentunya pada bulan Ramadan ni kalau kita memilih untuk memulakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, pastinya berkat. Dan untuk saya pilih untuk diet, tapi untuk anda boleh pilih untuk melabur dengan bijak. Bagaimana caranya? Apakah pengurusan wang yang efektif untuk anda? Dan bagaimana cara untuk mulakan? Saya rasa menjelang bulan Syawal ni, perancang perbelanjaan juga adalah sesuatu yang kritikal. Tetapi dalam pada itu, jangan kita lupa untuk melabur untuk masa hadapan. Kita bersama dengan pakar kewangan kita pagi ini dalam topik kita melabur dengan bijak, Datuk Muhammad Azrainuddin Zainal atau Datuk Azrai Ezra. Terima kasih kerana bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput. Datuk, kita mulakan dengan bertanya tentang isu-isu dalam melabur ni. Selalunya ada skim-skim cepat kaya, skim itu dan ini yang digembar-gemburkan sebagai skim pelaburan yang baik, skim pelaburan yang menguntungkan. Bagaimana untuk kita ketahui yang mana skim cepat kaya, yang mana skim pelaburan? Okey, dalam dunia maklumat tanpa sepadan sekarang ni, kita sebagai pelabur atau sebagai investor ni kena bijak lah. So, kita kena tengok keadaan sekeliling kita. Bukan sahaja di Malaysia, kalau boleh kita tengok secara global. Sebab kalau kita tengok dalam konteks investment ataupun konteks untuk melabur sekarang ni, dia macam-macam instrumen ada sekarang ni. Tambahan pula sekarang ni kalau diikutkan apa yang berlaku satu dunia, adalah satu aset investment kelas yang baru yang dipanggil cryptocurrency ataupun blockchain asset tadi. Yep. Dari Datuk sendiri, bagaimana cara untuk Datuk mengasingkan portfolio mana dan pembahagian dalam portfolio yang berbeza ni? Kalau blockchain ni dia baru, mungkin baru saja ada Ethereum, kita belum lagi berjinak-jinak dalam cryptocurrency ni, tapi saya rasa rakyat Malaysia mungkin was-was sedikit dengan Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita asingkan wang lebihan untuk dilaburkan? Okey, untuk kita asingkan atau kenal pasti, kita kena tengok dalam cryptocurrency itu pun ada beratus-ratus cryptocurrency yang ada dalam market pun. Kita kena pilih sama ada kita nak short term atau kita nak long term. Di situ kita kena analyse juga setiap daripada cryptocurrency itu dia ada produk-produk tertentu juga dan teknologi yang ada. Jadi kita kena kaji dia punya white paper ataupun dipanggil white paper lah untuk tahu dia punya produk dan dia punya background dan dia punya teknologi. Daripada situ kita boleh nilaikan potensi dia. Berapa jauh ataupun berapa potensi dia boleh pergi dan produk tu boleh manfaat ramai orang atau tidak. Sebab kebanyakannya cryptocurrency ni, dia sebenarnya wujud setahun dua tahun kebelakangan ini. Dan kalau kita tengok tahun ini saja, kita cerita Bitcoin sajalah. Sebab Bitcoin ini dipanggil satu cryptocurrency ataupun blockchain asset yang mempunyai sejarah yang panjang. Okay, daripada 2009 sehingga sekarang dah hampir 7 tahun. Okay, dalam tempoh 7 tahun ni, dia punya total market capital sebanyak 30 bilion. Tetapi 4 bulan yang terakhir ni meningkat sebanyak 60 bilion. Jadi kita dapat tengok kat situ, inilah salah satu benda yang baru dan salah satu yang kita tak boleh abaikan. Something is going on dalam market capital seluruh dunia. Kalau kita lihat awal tahun ni satu Bitcoin $1,300, tapi sekarang ni satu Bitcoin $2,800. 2,800. Kita bercakap dia pun tengah bergerak-gerak lagi ni. $2,800. Ya, $2,800. Jadi ini menunjukkan satu peningkatan yang ketara. Bagaimana untuk melabur dengan selamat dalam kelas aset Bitcoin ini? Kalau di Jepun, ia sudah pun ada rang undang-undang yang membolehkan rakyat negara itu melabur dengan tanpa was-was. Tapi di Malaysia kita belum ada perundangan yang mencukupi untuk cryptocurrency. Okey, bukan saja Jepun, malahan 2 hari yang lepas Filipin pun dah mengeluarkan satu rang undang-undang untuk virtual currency ni tadi. Jadi sebenarnya beberapa negara termasuk rantau ASEAN ni dah mula catch up lah ni untuk wujudkan legal framework macam mana untuk advice ataupun guidelines bagaimana macam mana untuk menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency yang lain. Tapi kita sebagai investor, kita mesti kena dapat ilmu dulu. Sebelum kita nak jump in sesuatu investment atau nak melabur dalam suatu cryptocurrency, kita kena study dulu. Ilmu tu penting dulu. Kena educate diri kita sendiri dulu. Baik, Datuk, Bitcoin, cryptocurrency kita tinggalkan sebentar. Aset kelas yang paling selamat mungkin dalam minda orang ramai masih lagi skim pelaburan unit trust ataupun skim-skim pelaburan yang dikeluarkan, yang disyorkan oleh bank. Pandangan Datuk?
Okey, macam saya beritahu sebelum ni, kita ada beberapa investment. Kita ada short term, kita ada long term. Jadi kita sebagai investor, kita kena smart, kita kena bijak. Sebab tu nama program ni pun pelabur bijak. Yeah. Jadi kita kena pilih yang mana satu yang kita invest, yang mana kita boleh target sama ada short term ataupun long term. Kebanyakan yang investment yang dibuat oleh bank-bank ataupun financial institution itu for long term. Jadi kita kena diversified. Kita tak boleh letak semua, macam contoh orang panggil ungkapan tu, don't put your eggs all in one basket. So kita kena diversified. Baik, antara aset kelas ataupun kelas aset yang dipilih oleh Datuk untuk diasingkan, bagaimana? Macam saya sendiri, kalau untuk long term, kebanyakannya saya prefer untuk menyimpan physical gold. Physical gold. Kerana physical gold ni dipanggil sebagai salah satu aset yang dikalis inflasi. Zaman dulu, satu kambing berharga 1 dinar. Sekarang pun masih 1 dinar lagi. Jadi gold adalah long term investment. Tapi untuk short term, banyakkannya kita rakyat Malaysia terutamanya. Sedikit tentang emas, Datuk, sebelum kita tinggalkan emas. Kenapa Datuk pilih fizikal bukan ETF? Okey, salah satu kenapa saya tak pilih ETF, ETF ni susah nak cairkan. Kita nakkan suatu investment tu di mana kita mudah untuk kita membeli, mudah juga untuk mencairkan. Jadi physical gold yang paling mudah lah. Okey. Physical gold ataupun emas dalam bentuk jongkong emas. Yes, dalam bentuk physical gold. Seterusnya, selain daripada itu? Okey, untuk short term pula, dia ada macam-macam sekarang ni. Tetapi rakyat Malaysia dia cenderung kepada sesuatu yang lebih tinggi dia punya return, lebih dia orang berminat. Jadi sebenarnya kena hati-hati sebenarnya. Kerana apa? Kerana kita dah tahu dalam pasaran financial ni macam-macam program investment scam yang wujud. Sejarah dah berlaku banyak dah masuk di Malaysia dan seluruh dunia. Sebab itu kalau kita tengok kenapa sekarang ni blockchain asset terutamanya Bitcoin menjadi popular. Kerana teknologi yang ada di belakang Bitcoin ni ialah transparent. Blockchain. Jadi dengan adanya teknologi transparent tu, kita menyimpan aset, contohlah Bitcoin ataupun Ethereum yang you sebut tadi sebelum ni, semua rekod ada di dalam blockchain. Dia bermakna kalau kata saya ada 10 Ethereum atau 10 Bitcoin, saya akan ada 10 Bitcoin. Mana-mana hacker pun tak boleh ambil saya punya Bitcoin, saya sendiri pun tak boleh cetak Bitcoin saya sendiri. Dan Bitcoin, kita kembali bercakap tentang Bitcoin, utuhnya Bitcoin ni sebab ramai dah mencuba dalam 9 tahun. Saya tidak pasti tentang cryptocurrency yang baru seperti Ethereum dan sebagainya, tapi Bitcoin ni memang dah 9 tahun seperti kata Datuk, dan ramai hacker yang telah mencuba untuk mengodam sistem itu tapi gagal. Jadi ini menunjukkan bahawa sistem blockchain itu memang selamat. Bagaimana pula dengan pelaburan-pelaburan jangka pendek yang lain yang ditawarkan di pasaran, sebagai contoh saham ataupun melabur terus dalam sebuah syarikat, ataupun membeli hartanah untuk tempoh 5 tahun kemudian digunakan sebagai pusingan modal? Okey, dalam zaman sekarang ni lah, kita sebenarnya, pada saya sendiri, pada pendapat saya sendiri, ekonomi kita sangat mencabar sebenarnya. Kita sebenarnya dah berada dalam satu fasa yang di mana berada di tahap yang sebelum ini belum pernah berlaku sehingga sekarang ni. Contohlah, kita tengok kalau dulu, zaman secara konvensionalnya, kalau kita nak invest atau simpan duit, mestilah di bank. Ataupun kita join pasaran saham, yang di mana bursa saham, untuk membeli mana-mana kaunter yang ada profit yang kita boleh beli dan simpan lah. Tetapi dalam tempoh sekarang ni, dalam zaman sekarang ni, kita hidup dalam bentuk global. Jadi investment tak semestinya di Malaysia. Kemungkinan besar offer daripada UK, daripada regulator Switzerland contohnya. Dan kita duduk kat Malaysia, kemudian boleh join investment tu. Jadi kita sebenarnya kena dapatkan info banyak dan kita kena study dulu sebab macam-macam peluang yang ada dekat pasaran tu. Tapi untuk pelaburan-pelaburan yang ditawarkan di luar negara, kalau ada sesuatu yang berlaku, susah untuk kita sebagai rakyat Malaysia mendapatkan kembali wang kita kerana dia terletak di luar negara. Pandangan Datuk? Kita boleh bercakap macam tu kalau tempoh 5 tahun ke belakang. Tapi zaman sekarang ni, daripada mana-mana kita boleh transfer duit ke India dalam masa 5 minit saja. Pelindungan untuk kita sebagai pelabur? Sebab tu kita kena educate diri kita sendiri dulu. Sebelum kita nak join apa saja, sebelum kita nak invest apa saja, kita kena educate dulu. Kita tak boleh sebarangan invest, kita pun tak tahu produk apa dia, adakah produk tu syariah compliant ke tidak, produk dia tu adakah boleh jual balik ke semula. Semua tu kita kena nilaikan. Sebab tu sebenarnya walaupun blockchain, walaupun Bitcoin ni baru,
Tapi perkara yang paling sukar kita nak hadapi sekarang adalah education. Sebab tak ramai yang faham. Ada orang cakap Bitcoin ni Ponzi ke? Bitcoin ni program ke? Sebenarnya Bitcoin bukan program. Bukan pun aset yang ada fizikal pun. Tetapi satu dunia dah pakai. Jadi sebenarnya kena educate diri kita sendiri dulu. Ya, baru-baru ni kita digegarkan sekali lagi dengan pelbagai skim cepat kaya seperti mana yang kita boleh lihat. Dan ada dua jenis informasi di luar sana. Satu, informasi yang menggalakkan orang ramai untuk cenderung kepada pelaburan. Satu lagi, informasi tentang skim-skim pelaburan yang pelbagai. Jadi orang ramai rasa, okey, saya nak melabur. Dan saya nak melabur untuk mendapat pulangan paling tinggi. Tapi skim-skim pelaburan ni dia mungkin menjanjikan pulangan terlalu tinggi. Tetapi semua informasi yang Datuk sebutkan tadi lengkap, dia ada. Bagaimana untuk kita periksa sama ada skim-skim ni sebenarnya mengeluarkan info yang tepat ataupun mereka sebenarnya adalah cuma skim Ponzi? Okey. First kali kita kena tengok produk dia. Okey, produk dia tu kebanyakannya menjanjikan benda yang tak ada pun sebenarnya. Betul. Dia cakap A, B, C, adakah A itu wujud? Oh, belum lagi. Nanti akan wujud. Menjanjikan sesuatu lah. Sebagai investor, dia akan percaya. Kalau dia tengok, oh, proposal semua complete, prospectus complete, semua dia tengok ada. Tetapi ternyata selepas beberapa bulan, company itu tak ada. Owner dah buat lagi pula duit selepas itu. Jadi kat situ, kita kena sebenarnya, macam saya cakap awal tadi, kita kena educate diri kita. Dan sebenarnya maklumat semua di hujung jari je. Nak belajar tentang blockchain contohnya, belajar tentang investment, Bitcoin contohnya. Million dia punya link dekat Google. Semua di hujung jari saja. Kebanyakan yang kena tipu tu pun, kebanyakan yang tak faham apa-apa pun. Just trust. Okey, percayakan kawan join, kita pun ikut juga. Saya tak boleh macam tu. Teknologi tadi pun digunakan oleh skim-skim ini. Sebagai contoh, dalam WhatsApp baru-baru ini, kita boleh lihat ada grup-grup WhatsApp yang menggalakkan melabur dalam suatu skim. Dan banyak pula testimonial. Tapi testimonialnya semua tipu. Jadi ini adalah contoh skim-skim yang terlalu tinggi pulangannya yang dijanjikan menggunakan WhatsApp saja, tidak ada website dan sebagainya. Jadi Datuk, nasihat Datuk kepada orang ramai, sebab sekarang ni menjelang bulan Syawal sudah pasti orang ramai ingin cuba untuk mendapat sedikit wang tambahan untuk dibelanjakan menjelang bulan Syawal ni, dan mungkin skim-skim pelaburan ini terlalu hebat untuk dilepaskan peluang yang ada. Nasihat Datuk kepada orang ramai menjelang Hari Raya ni. Okey, macam ni ya, sebab saya punya experience ada dalam bidang blockchain dan bidang Bitcoin lah. Dan saya pun dah talk dekat beberapa negara lah seperti Dubai, USA dan yang terbaru di Belgium. Jadi kat sini, contohlah kita nak melabur kan. Kita mesti pastikan bila kita melabur tu, duit yang kita beli tu kita dapat apa kita nak tu. Contohlah kita nak trading. Kita mesti dapat akaun trading tu. Bukannya kita ambil duit tu, kita bagi pada seorang uruskan dan itu akan jadi masalah. Membuka kepada risiko. Cuba juga macam Bitcoin. Okay, kita nak melabur dalam Bitcoin. Banyakkan yang investor, dia pilih Bitcoin, melabur kat mana? Oh, ada program Bitcoin lah. Masuk satu Bitcoin dalam masa sebulan jadi double Bitcoin. Terkena lah. Jadi kalau nak beli Bitcoin, nak invest Bitcoin, pegang Bitcoin tu. Kalau nak trading, pegang akaun trading tu. Trading sendiri. Bukannya bagi pada orang yang uruskan, terbuka kepada risiko masalah lah. Dan ini adalah nasihat yang saya rasa cukup baik untuk anda semua, para pelabur di luar sana, para penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Datuk kerana bersama kami dalam siaran pagi ini. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya didahulukan kepada Datuk Sisi Keluarga. Terima kasih. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menghantar soalan-soalan kepada kami. Jangan lupa bahawa Bijak Wang ni akan cuba kita bawakan setiap minggu untuk anda celik wang, membantu dengan bijak, membantu anda melabur dengan bijak dan menjadi seorang pelabur yang berjaya insyaAllah. Kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita bersama dengan Hani dan saya dalam tajuk UTM, kreativiti dan inovatif dalam penciptaan. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami.